Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kami ucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus menonton kami buat pertama kalinya kami bersiaran secara langsung di hujung minggu. Hari ini, hari Sabtu 6 Mac 2021 bersamaan dengan 22 Rejab 1442 Hijriah. Apa khabar anda di rumah? Kami sentiasa harapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang ceria, positif dan baik-baik sahaja. Sebelah ni wajah baru yang mewarnai sejahtera Asia. Hari ini hari kedua. Hari kedua. Hari kedua. Apa khabar Cantik? Sihat, Sihat Alhamdulillah. Memang nama cantik Tak. Oh, nama sebenar apa sebenarnya? Nur Nazawani. Kenapa cantik itu boleh kongsikan? Oh. Nama cantik dia dapat dari sekolah. Sebab cantik. Kot. Ah, Cantik ke? Memang cantik pun. Nah, hari ini 6 Mac 2021 bukan sahaja hari kedua cantik bersiaran di Sejahtera Asia, tetapi hari ini merupakan hari jadi cantik. Selamat hari jadi. Terima kasih, guys. Semoga terus dikurniakan rezeki yang murah, rezeki InsyaAllah. yang tak disangka-sangka, umur yang barakah, kesihatan yang baik, insya-Allah. Semua doa untuk cantik, okey? Amin. Terima kasih, guys. Cantik, agak-agaknya apa topik yang akan kita bawakan kepada penonton pada hari ini? Kita boleh teasekan sedikit kepada mereka. Okey, topik kita pada hari ini mengenai mountain bike dan kebolehupayaan mengadaptasi mengikut acuan pasca pandemik. Pasca pandemik. Sebab cabaran yang sebenar adalah apabila COVID-19 ini semakin reda dan reda nanti. Itu adalah cabaran sebenar yang perlu dihadapi oleh semua orang, bukan sahaja pihak kerajaan, tetapi kita sebagai orang awam perlu melihat bagaimana persiapan yang sudah kita ada sekarang untuk menjalani tempoh pasca pandemik ini. Baik, selain daripada cantik, kita ada juga beberapa host yang lain yang akan mewarnai Sejahtera Asia, iaitu kita ada Sasha dan kita ada Sharon. Mungkin peluang anda untuk menyaksikan mereka dalam Sejahtera Asia edisi yang seterusnya. Jadi senang saja. Setiap pagi 7.30 pagi duduk depan TV sambil sarapan tengok kami di Sejahtera Asia. Okey, cantik. Mungkin pada hari ini kita nak wawarkan juga kepada anda yang di luar sana yang belum membuat pendaftaran vaksinasi di MySejahtera, buat dengan segeralah. Sebab ada juga yang beranggapan bahawa siapa yang buat pendaftaran dulu vaksinasi melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan ni, mereka akan dapat vaksin dulu. Salah pemahaman tu sebenarnya. Sebab yang penting kita daftar dulu, okey? Selepas itu kita akan dimaklumkan bila jadual kita untuk menerima vaksin. Tapi tak apa, ini menunjukkan bahawa kerjasama itu sangat bernilai dan sangat penting untuk anda turut serta sama-sama cepat-cepat mendaftar vaksin di MySejahtera ini. Sebab ini adalah sinar harapan kita untuk kembali hidup seperti sedia kala. Baik, sebelum kami masuk ke topik kita pada hari ini, apa kata kita bawakan perkembangan semasa dahulu kepada mereka, dan Cantik akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia. Okey, terima kasih guys. Dan saya akan mulakan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Ada 2,154 kes baru COVID-19 direkodkan. Menjadikan keseluruhan kes positif di Malaysia sebanyak 310,097 kes. Takziah dan duka cita dimaklumkan, 6 kes kematian baru direkodkan dan menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 1,159 di Malaysia. Dan kes aktif kebolehjangkitan COVID-19 kini menjadi 22,034 kes. Dan mengikut penularan dalam negeri pula, Selangor masih mencatatkan kes harian tertinggi sebanyak 794 kes, diikuti Johor 463 kes dan Sarawak 250 kes. Jadi penambahan di Johor banyak juga guys. So Sarawak ada sedikit penurunan semalam, dan mungkin guys boleh kongsikan perincian mengenai COVID-19 di Sarawak? Baik, perkembangan COVID-19 di Sarawak, biarpun ada penurunan tapi kita masih lagi bukan dalam lingkungan angka yang selesa. Sarawak merekodkan 250 kes baharu COVID-19 malam, dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 10,674 kes setakat ini. Jika sebelum ini di Miri, Cantik, semalam daerah Sibu pula mencatatkan bilangan kes tertinggi, iaitu sebanyak 123 kes, diikuti Meradong, Bintulu, Miri, Kuching dan beberapa lagi daerah yang lain. Juga semalam terdapat 174 kes baharu yang telah pulih, Alhamdulillah, dan dibenarkan discharge. Dalam pada itu, JPBNS memaklumkan setakat semalam secara keseluruhannya sebanyak 25 kluster masih aktif di Sarawak, dengan 21 daripadanya tiada berlaku penambahan kes. Jadi macam biasa, kami sentiasa wawarkan kepada anda, sentiasa amalkan 3W, wash,
warn dan wear dan elakkan 3C iaitu crowded places, confined spaces dan close conversation. Terus budayakan norma baharu, insya-Allah sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 dengan segera. Baik, Cantik. Bercakap mengenai COVID-19 ini, pastinya kita perlu syakna bahawa sebenarnya pada hari ini adalah hari ke-11 pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tidak boleh tidak, pelan ini mesti berjaya supaya ekonomi dapat dipulihkan, kadar jangkitan berkurang dan kita dapat menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Teruskan berikan kerjasama dan kompaun RM10,000 sebenarnya terhadap individu ingkar PKP hanya kepada mereka yang melakukan kesalahan berulang, dan bagi syarikat yang didapati melakukan kesalahan yang sama pula boleh dikompaun sebanyak RM50,000. Dan tujuan ini hanya satu, supaya kita sentiasa tingkatkan kawalan kendiri, jangan abaikan SOP dan dapat memutuskan rantaian COVID-19 dengan segera. Khabar-khabar Cantik nak bawakan perkembangan mengenai sekolah. Perkembangan mengenai sekolah. Perincian berita yang seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak yang mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memutuskan sekolah rendah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan dibenarkan beroperasi secara bersemuka mulai 8 Mac ini, lusa gas, hari Isnin. Isnin tak lama lagi. Dan menurut JPBN Sarawak, keputusan itu diambil secara penilaian risiko dibuat dan memenuhi garisan panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dan norma baru 2.0 yang dikeluarkan oleh KPM lah. Rasanya mesti ramai adik-adik yang tak sabar nak pergi sekolah. Kesian sebenarnya dekat mereka. Diharapkan agar pelaksanaan SOP di sekolah itu juga terus dijaga agar orang kata kemeriahan dan semangat mereka untuk menimba ilmu ini sentiasa dapat dijalankan dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada mak-mak, bapa-bapa di luar Asia yang mungkin bingung nak baju apa nak dipakai apa semua. Jadi masih ada masa untuk ready sebenarnya. Jadi sentiasa kuatlah mental dan fizikal. Percaya dengan sistem yang ada di sekolah ini nanti, insya-Allah mereka dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Baik. Perinciannya seterusnya, berita baik, Ketua Menteri saksikan penyerahan cek RM30 juta kepada PTPTN. Seperti yang dijanjikan pada sesi Town Hall di Kuala Lumpur sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg semalam mengutarakan janji beliau untuk membantu para pelajar dari Sarawak menjelaskan sebahagian daripada hutang mereka dengan PTPTN. Saya berpeluang untuk berada di situ pada tahun lepas nanti. Kalau tak silap, semasa program LAN Berambil Anak Sarawak, masa tu tak ada COVID-19 lagi lah. Pagi semalam, Yayasan Sarawak yang diketuai oleh pengarahnya Haji Azmi Bujang telah menyerahkan cek RM30 juta untuk tujuan tersebut kepada pihak PTPTN yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Dasuki bin Abdul Majid, dan pembayaran tersebut bertujuan untuk menjelaskan 30% daripada baki hutang pelajar dengan syarat 30% daripada hutang berkenaan telah dijelaskan oleh pelajar itu sendiri, dan ini pastinya meredakan kegusaran dalam kalangan mereka yang ada mempunyai hutang pendidikan PTPTN, dan ini juga bukti Kerajaan Sarawak prihatin terhadap golongan belia kita. Terima kasih Kerajaan Sarawak. InsyaAllah dengan adanya bantuan macam ini memotivasikan lagi mereka untuk sama-sama lebih berusaha untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, insya-Allah. Ya, baik, itu sahaja perkembangan yang kita bawakan kepada mereka pagi ini. Ya, itu sahaja, Gas. Baik, cantik hari ini. Yes. Okey, kita nak masuk terus Cantik ke topik kita pada hari ini. Topik yang pertama, Cantik katakan tadi, topik yang pertama adalah mengenai kebolehupayaan mengadaptasi mengikut acuan pasca pandemik. Betul. Dan wabak COVID-19 ni Cantik menjadi sejarah hitam dalam tamadun dunia moden, dan kita tahu sekarang ini Malaysia sedang menjalani pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Macam saya katakan tadi, tidak boleh tidak, pelan ini mesti berjaya supaya semua dapat kembali menjalani kehidupan normal sebelum COVID-19 melanda seluruh dunia. Cabaran semasa pasca pandemik dikatakan sebagai cabaran sebenar yang perlu untuk kita tempuhi. Persoalannya, sejauh manakah persiapan kita dan apa strategi yang perlu kita atur dalam menghadapi cabaran semasa pasca pandemik ini. Jadi untuk membicarakan mengenai topik kebolehupayaan mengadaptasi mengikut acuan pasca pandemik, kita bersama dengan siapa, Cantik? Dr. Harmila Abdul Latif. Pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan FEB Unimas. Yes. Assalamualaikum Dr. Hamrila. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Rasa Alhamdulillah. berpuas, sebab hari ini diberikan peluang untuk bersama-sama berkongsi pandangan dan rasanya topik kita pada hari ini adalah satu yang general tetapi ia sangat penting. Sangat penting sebenarnya. Fasa perubahan yang akan berlaku ini bukan sahaja berkenaan dengan apa yang kita sedang lalui tetapi yang akan kita sama-sama lalui selepas ini. Jadi ianya penting kerana perkara yang kita tidak boleh elakkan. Betul. Setiap orang akan terpaksa melaluinya sama ada kita bersedia atau tidak. Jadi persoalan bersedia atau tidak itu sebenarnya terlalu luas. Jadi jika kita melihat dari segi persediaan itu, apa yang kita perlu bersedia adalah mengadaptasi. Betul. Sebab itu orang kata kita perlu buat reality check sama ada kita bersedia ataupun tidak. Jadi apakah agaknya rutin harian kita pada hari ini, doktor, baik dari aspek pengurusan kewangan, etika bekerja dan sebagainya yang perlu kita ubah dalam kita mengadaptasi dengan pasca pandemik ini? Okey, sebenarnya kita ada berita baik dan berita kurang baik. Berita baiknya adalah rasa-rasanya apa, guys? Berita baiknya kita dah tahu norma baharu ini dan bila ianya kita adalah sesuatu yang anticipated. ditimpa Perkara cabaran yang kita lebih berat, kita lebih bersedia. Betul. Itu berita baik. Kalau dibanding dengan perkara yang pre-COVID dahulu, kita tak bersedia. Betul. Tiba-tiba jadi dan kita tak tahu nak buat apa. Tapi bila pasca COVID, sebenarnya kita ada kelebihan di situ. Kita dah anticipate ada pastinya perkara yang akan kita lalui tak sama seperti apa yang kita lalui sekarang. Jadi kita bersedia untuk perkara yang akan datang. Tetapi yang tak baiknya, berita tak baiknya, kita dah cedera. Kita dah tak sama macam dulu. Resources yang kita ada tak sama macam dulu. Semua orang dah cedera, organisasi dah cedera, kesihatan yang sedang kita hadapi sekarang pun sistemnya secara keseluruhan cedera. Jadi kalau cedera biasanya tempoh pasca COVID adalah tempoh pemulihan. Bila pemulihan dia macam orang sakit lah. Kalau orang sakit kan cantik dia tak boleh terus lepas sakit dah pulih sikit dah nak berlari. Dia tak boleh. Dia kena penuh dengan berhemah. Slowly. Itu yang kita kena tahu dan kita kena rancangkan bagaimana kita hendak melaluinya secara berhemah. Dari segi landscape pekerjaan pula, doktor, ekoran pandemik ini, apa yang paling ketara cantik adalah perubahan bekerja secara formal kepada tidak formal. Menurut Bank Dunia, 26% atau 4 juta tenaga kerja Malaysia ramai yang bekerja secara bebas, iaitu freelancer atau bekerja dalam ekonomi gig. Tengok saja mereka yang mendaftar dalam e-hailing contohnya, peningkatannya hampir 100% semasa COVID-19. Jadi, pada pandangan doktor, bagaimana budaya ini boleh memberikan satu norma baharu untuk lebih berdikari dan pandai mencari peluang selain hanya bergantung kepada pekerjaan dalam industri yang formal, doktor? Alhamdulillah, sebenarnya kita melihat perkara ini adalah perkara yang baik kerana adaptasi itu, konsep adaptasi itu telah dijalankan dan dipraktikkan oleh kita semua dengan kepelbagaian menggunakan teknologi apa-apa pun asalkan kita menjalankan kelangsungan kehidupan. Tetapi perkara yang agak slow untuk kita perhalusi adalah dari segi kesesuaiannya dengan organisasi. Dari segi management, sekiranya kita, sebab saya mengajar management selama 20 tahun. Okey, bila kita ada perubahan, polisi turut memberikan sokongan kepada perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi bila ada flexi hour, bila ada kebanyakan perkara kita buat di rumah, kita dah tak boleh nak expect pekerja dia berada di pukul 8 sampai pukul 5 dekat office. Yang mungkin dari segi appraisal, performance system, kita melihat bukan semata-mata orang yang bermasalah. Kalau dulu orang yang bermasalah disiplin adalah orang yang datang lambat contohnya. Tetapi sekarang kita dah tak boleh nak kira macam tu. Sebab kalau bilangan file yang dibuat lebih kepada productivity dan impact dengan kerja-kerja yang dilakukan itu yang lebih kita pentingkan. Itu adalah indikatornya, impak dan produktiviti terhadap kualiti kerja kita. Tapi doktor, ada juga yang dirisau ataupun dibingung bekerja sebagai freelancer tu sebenarnya. Sebab kalau kita lihat, freelancer ini tidak diwajibkan mencarum dan ini akan menjejaskan simpanan mereka di hari tua nanti. Jadi pada pendapat doktor, apakah inisiatif yang perlu dilakukan baik oleh golongan freelancer ini maupun pihak KWSP dan sebagainya supaya biarpun mereka bekerja sebagai freelancer
freelancer namun simpanan mereka di hari tua nanti tetap terjamin, doktor. Okey, dia adalah gabungan antara pengurusan kendiri dan pengurusan kewangan. Okey, kalau bukan semata-mata disebabkan oleh COVID-19, kita tetap melalui hari tua. Perubahan itu adalah perubahan yang memang sudah dijangka. Jadi rutin yang harus kita lihat dari segi perancangan diri dan perancangan kewangan ada dua because of this COVID. Pertama adalah kita harus jelas, diri kita sendiri harus jelas apa yang kita telah tinggalkan. Contohnya, kalau dulu kita membeli pembelian yang agak lavish, setiap bulan kita ada self-treat, ataupun apa-apa yang kita tanya diri sendiri, apa yang kita dah berubah disebabkan oleh kedatangan COVID itu, memberikan kita satu alam untuk kita ke arah yang lebih baik. Kalau setakat ini, kita rasakan belum ada apa-apa perubahan. Macam sama saja makan dekat luar tiap-tiap hari ataupun tiap minggu ataupun kita dia ada 4 indikator lah kalau ikut kajian yang dilihat dari segi penyelarasan kewangan, iaitu sama ada tidak makan di luar, ada 49% daripada keseluruhan rakyat Malaysia secara general tak makan di luar. Itu penyelarasan yang mereka buat. So kita tanya diri sendiri, kita masih buat lagi ke tak? Itu adalah itu reality check yang kita kena langkah buat. hati-hati. Yang kedua adalah memotong belanja. Tang mana yang boleh potong? Okey. Yang ketiga adalah mengeluarkan simpanan kita. Itu adalah alam yang merisaukan. Kita dah ada mengeluarkan simpanan tak sepanjang ni? Kalau ada, maksudnya kita kena lebih berjaga-jaga. Kita dalam bahaya. Yang keempat, yang terakhir adalah ada tak kita mencari kerja sambilan atau sampingan yang membantu kita, walaupun dia mungkin sedikit atau kecil, tapi ia membuka ruang untuk kita meneroka something new yang mungkin berguna jika sesuatu something bad happen after that. Okey, so macam kan sekarang tengah pandemik. So boleh tak bagi apa jenis perubahan secara konteks lah antara masyarakat, organisasi dan pekerja-pekerja di Malaysia ataupun Sarawak sekarang? Okey, perubahan tu sebenarnya memang ketara, sama ada kita terasa ianya satu yang perubahan ni ialah adalah perkara yang memang biasalah. Okey, disebabkan sama ada kita suka atau kita tak suka, perubahan tetap ada. Perubahan yang kita suka mungkin ada teknologi yang kita gunakan, kita banyak menggunakan kemahiran-kemahiran tertentu yang dulunya kita tak mahir, sekarang kita dah mahir. Itu yang perubahan yang baik. Seluruh masyarakat sebenarnya telah terjebak dalam perkara yang berkaitan dengan teknologi ini tanpa mereka suka atau tak suka, mereka telah melaluinya. Tapi perkara yang kita kurang suka mungkin adalah penjarakan sosial lah, of course. Tapi di sebalik segala perubahan-perubahan ini, yang kesan yang paling kita harus kenal pasti adalah apa relatifnya kepada produktiviti kita. Kalau produktiviti kita tak banyak berubah, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak terjejas, ada sesetengah pelajar ataupun orang yang mengatakan bahawa okay, saya tak kisah sangat asalkan saya tak terjejas. Masalahnya hidup kita ni dia macam interconnected to each other. Kalau sekiranya kita tak terjejas, tapi adakah kita yakin anak-anak kita, adik-beradik kita tak terjejas? Kalau mereka terjejas, adakah kita tak kena mengena? So segala perkara ini kita kena ambil tahu, kita kena alert dan membuat persiapan. Itulah bagi saya perkara yang kita belajar, the lesson learned from this COVID-19, untuk mengadaptasi kita kena alert dan kesiapsiagaan itulah yang paling utama. Baik doktor, saya kira penonton pada hari ini tertanya-tanya juga mengapa pentingnya topik ini. Jadi melihat kepada pasca pandemik ini, Dr. Hamrila, pada pandangan doktor, mengapa kita perlu melihat pasca pandemik ini sebagai satu fasa penting yang perlu diberikan perhatian oleh semua orang? Mengapa doktor? Ya, of course ianya adalah sesuatu yang penting kerana kita mengatakan dalam konsep management sendiri, management itu sangat besarlah. Seorang organisasi dia ada management tersendiri, dalam sebuah negara ada managementnya tersendiri. So untuk manage kita perlu plan, organize, lead and control. So untuk semua keadaan ini, terutama fasa planning dan organize our resources that we have, terpaksalah kita tahu fasa yang kita akan lalui. Dia tak boleh nak terjun macam tu sajalah. Jadi bila kita hendak tahu, nak plan, fasa ini penting. Kerana itu kita lihat kalau di seluruh dunia, di negara-negara maju, fasa pasca ini adalah paling penting. Dia menjadi topik yang paling utama
dari segi pembentukan polisi dan sebenarnya bagi saya sendiri secara peribadi topik ini kebetulannya disebabkan ianya adalah satu topik hangat yang bukan saja di social media, di media ataupun secara akademik dan politik. Pihak kami juga sebenarnya dalam rangka untuk membuat satu kertas kerja yang akan di-present di 4th International Virtual Conference yang akan di-organize by Al-Falah University Dubai pada Mei tahun ini. That's why saya melihat ianya bukannya penting kita kerana ketakutan tetapi seluruh dunia merasakan kepentingannya dan semua orang bersedia. Kalau kita tak bersedia maksudnya something wrong with us. Betul. Bukan tujuan untuk menakut-nakutkan tetapi ini adalah tujuan untuk kita buat reality check, Cantik. Lebih Sebenarnya bersedia. macam yang doktor katakan tadi, adakah kita termasuk dalam golongan yang masih lagi suka makan dekat luar biarpun keadaan pandemik ini semakin membingungkan, ataupun adakah kita golongan yang memotong simpanan hari tua kita kerana jika kita asyik menggunakan simpanan hari tua kita tanpa sebab yang relevan, kita berada dalam keadaan bahaya, dan seterusnya adakah kita berada dalam golongan yang tercari-cari pekerjaan sambilan. Maksudnya cari pekerjaan sambilan ini tak semestinya tak baik. Ia sebenarnya membuatkan kita untuk lebih self-enrichment dan menerokai benda yang baru. Macam cantiklah hari ini, hari kedua dalam Sejahtera Asia. Jadi menambah baik kualiti beliau sebagai seorang pengacara dan sebagainya. Jadi selepas ini kita nak tanya doktor lebih banyak lagi mengenai apa keperluan kita untuk lebih bersedia menghadapi pasca pandemik ini nanti supaya apabila berlakunya situasi ini tak ada masalah. We all ready for it. Selepas ini Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi kita di Sejahtera Asia bersama Cantik dan Ghazali, dan kembali kepada doktor. Okey, soalan yang Cantik nak ajukan kepada doktor ni, apakah antara cabaran yang perlu diberi perhatian untuk pasca pandemik? Macam sekarang ni kan orang susah nak dapat pekerjaan, orang susah nak dapat pendapatan, sekarang semua merosot. Itu realitinya. So, yes, apa antara cabaran yang perlu diberi perhatian untuk? Saya suka bila Cantik mengetengahkan tentang kita semua dalam kesusahan. Bukan mungkin kesusahan tu dia subjektif lah sifatnya. Tapi bila ada kesusahan, ada kesukaran, ianya berkaitan dengan psikologi. Dan kita sebenarnya walau sedar tak sedar bagaimana cara kita nak menghadapinya lah. Cuma yang kita perlu alert bahawa sekarang ni ada banyak masalah depression. Betul. Itu yang paling merisaukan. Kalau pada tahun 2019 ada satu statistik yang telah dibuat, yang telah dilaporkan bahawa sebanyak 1.5 juta rakyat Malaysia mempunyai masalah depresi dan 500,000 daripadanya adalah kanak-kanak. Itu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Bagaimana pula selepas COVID-19? Kita belum meneroka dan mengupas secara lebih mendalam. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, perkara utama yang di sebalik kesukaran, kesusahan, penyesuaian yang kita hendak lakukan, kita perlu lihat dari segi masalah mental ataupun depression ini, bagaimana kita
kita bersedia dan kita membantu orang di sekeliling kita bersedia juga. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mampu menambahkan elemen-elemen kebahagiaan, kegembiraan kepada mereka, kestabilan, mungkin kita mengurangkan tekanan kepada mereka. Dan masalah tekanan hidup ini juga antara faktornya adalah masalah kewangan. Itu antara punca depression dalam kalangan orang kita. Jadi bercakap mengenai masalah kewangan ni doktor, bagaimana dengan gaya hidup kewangan yang agak-agaknya boleh kita praktikkan semasa pasca pandemik ini nanti? Pasca pandemik, perkara yang paling utama adalah mengetahui prioriti. Kalau usahawan, syarikat-syarikat dan organisasi pastinya akan mengambil pendekatan yang lebih stringent, yang lebih dari segi credit strictness dan sebagainya, kerana untuk kelangsungan organisasi dan perniagaan mereka. Tetapi sebagai orang awam, kita mempunyai prioriti yang telah berubah, mempunyai anjakan sedikit dibanding dengan yang dahulu, iaitu kita akan lebih ramai yang baru pulih dari sakit atau orang tua. Maksudnya kita mengenal pasti keperluan dari segi apa yang kita perlu lebihkan. Mungkin rawatan kesihatan, ubat-ubatan ataupun pakej perkhidmatan yang bersesuaian dibanding dengan apa yang ada dahulu. Okey. Kemudian yang kedua adalah dari segi orang dewasa, selain daripada mungkin pakej-pakej yang lebih bersifat ekonomik dan mungkin lebih mementingkan sesuatu yang memperbaiki tahap mental health masing-masing. Selain mental health dan kewangan kesihatan lah, financial health. Okey, yang ketiga yang paling merisaukan sebenarnya yang kita terlupa untuk memberikan perhatian adalah kanak-kanak dan remaja. Belia. Mereka masih muda, mereka terjejas sebenarnya. Guys, cantik sebab dari segi persekolahan mereka beria-ria, bergembira, tiba-tiba semuanya berubah. Kemudian orang yang tempat mereka bergantung sebenarnya ada di antaranya mengalami masalah yang dalam tekanan kehidupan. Jadi bagaimana dengan mereka ini? Jadi kalau kita melihat dari segi struktur sosial masyarakat, kalau kita hendak membantu, perhatikan kepada perubahan-perubahan yang berlaku dan apa yang kita boleh tackle dari angle mana yang boleh membantu dan memberi kelangsungan yang baik kepada masyarakat. Saya suka apa yang doktor katakan tadi. Kanak-kanak, nak lebih daripada setahun ini mereka tak menjalani sesi persekolahan. Jadi mereka juga antara yang sangat terkesan ekoran pandemik ini. Tetapi bercakap mengenai kewangan ini, dijangkakan pada tahun 2030 hingga 2035 cantik, Malaysia akan menjadi sebuah negara tua. Apa itu negara tua? Negara tua adalah apabila 14% daripada penduduk kita berumur 60 tahun ke atas, dan situasi ini juga kita gelar sebagai aging population. Jadi melihat kepada situasi ini, maksudnya lebih ramai yang akan memerlukan simpanan kukuh selepas mereka bersara. Pengeluaran air sinar contohnya tidak dinafikan telah mengurangkan jumlah simpanan untuk hari tua. Jadi semasa pasca pandemik ini nanti, apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh masyarakat Malaysia terutamanya untuk memastikan mereka dapat tampung balik simpanan di hari tua yang telah mereka gunakan. Pendapat doktor? Terima kasih guys. Bercakap tentang negara tua, pada beberapa tahun dahulu sewaktu statistik dikeluarkan, saya membaca, saya rasa macam mungkin kadar kelahiran akan meningkat kot, jadi kadar aging population itu berkurang. Akan berkurang. Tapi masalahnya lebih diterukkan lagi disebabkan COVID. Kalau kita lihat laporan daripada LPPKN, tahun lepas memang 58% pasangan yang berkahwin yang melihat looking forward nak ada anak-anak, mereka menangguhkan. Maksudnya bila perkara ini berlaku, mostly mereka mengatakan kerana tidak ada simpanan, kerana risau kos-kos yang berkaitan apabila sekolah, penjagaan anak dan sebagainya. Jadi keadaan ini dia ada consequences kepada perkara-perkara lain dari keseluruhan masyarakat secara struktur dan ekosistem itu sendiri. Dari segi kewangan, bila kita melihat begini, bila majoriti ataupun ramai yang ke arah lebih tua, keperluan berbeza. Simpanan of course kita kena tahulah apa yang kita anticipate bila kita dah tua. Contohnya self check biasanya kan yang kita buat, diri sendiri kita tahulah apa yang masalah yang mungkin akan berlaku. Contoh, saya selalu sakit belakang, let's say. Kalau sakit belakang ni rawatan yang berkaitan apa yang penyakit-penyakit yang berkaitan, berapa kosnya. Itu adalah satu indikator yang kita sebenarnya bersedia untuk hari tua walaupun dia dah ada tanda-tanda sedikit saja. Kalau saya merokok, let's say, orang yang merokok,
saya ni merokok, kalau penyakit apa yang mungkin berkaitan, apa organ yang dah terjejas, apa rawatan yang berapa agaknya rawatan yang saya kena fikirkan. So itu adalah persiapan hari tua, bukan semata-mata nak aging gracefully orang kata, tapi bersedia pada kemungkinan yang mungkin memerlukan kos tanpa dijangka. Okey, berdasarkan ringkasan penemuan survey khaskan kesan COVID-19 ni kepada ekonomi dan individu yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada pandangan doktor lah, sejauh mana masyarakat ataupun rakyat bersedia menempuh masa pandemik COVID-19 ni? Okey, kita melihat jabatan itu sebenarnya ada sesuatu yang menarik yang kita lihat dari sudut akademik lah. Kerana perkara pertama yang kita nampak daripada 1175 population yang responden yang menjawab mewakili population di Malaysia, 1/4 responden menyatakan bahawa ada perubahan besar. Maksudnya 3/4 tu dia kata tak ada perubahan. Tapi kalau kita lihat dari segi secara general ada perubahan. Mungkin pada masa mereka menjawab itu, yang kita risaukan mereka tak sedar ada perubahan. Bila kita tak sedar, bergerak dalam ketidaksedaran ni, dia bahayalah. Sebab kita kurang alert, kurang bersedia, kurang bersiap siaga. Jadi perkara utama, cabaran utama yang saya lihat daripada hasil kajian-kajian yang dilakukan di seluruh dunia adalah perubahan. Perubahan itu penting. Kalau kita belum ada perubahan daripada sebelum COVID sehingga sekarang, itu bahaya. Itu sangat bahaya. Doktor, sebelum kita nak masuk bercerita mengenai golongan belia, yang mana golongan belia kita tahu adalah tunjang kemakmuran ekonomi negara. Ekonomi negara itu sendiri bukan beroperasi dalam mod Swiss tutup dan buka. Sebaliknya, pemulihan ekonomi akan sentiasa ambil masa yang panjang. Pada pandangan doktor, dalam kita mengamalkan langkah berjaga-jaga pasca pandemik ini, bagaimanakah pada masa yang sama kita dapat pastikan pembangunan negara turut diberikan keutamaan dan tetap berjalan dengan lancar? Okey, saya selalu menggunakan pendekatan management bila melihat beberapa perkara yang serius lah, topik serius macam ni. Dalam management kita ada 4 functions yang paling utama: planning, organising, leading and controlling. Dalam memastikan kita berjaga-jaga, tetapi proses dan operasi sentiasa berjalan seperti biasa kerana kita perlukan semuanya untuk kelangsungan ekonomi negara. Perkara yang paling penting adalah monitoring. Kita perlu lebih strict monitoring dalam ekosistem. Contohnya dari sektor pembuatan. Sektor pembuatan kena masih berjalan. Kalau dulu tak apa, kita ramai-ramai dalam satu tempat, tak ada masalah. Tapi sekarang ramai-ramai dalam satu tempat akan ada masalah. Masalah dia, kena ingat konsekuensi di sebalik masalah tu, nanti semua tutup. Jadi ia berbalik kepada management skill sekali lagi. Doktor, secara ringkas mungkin boleh terangkan juga kepada penonton, sebab kita tahu golongan belia berumur 15 hingga 29 tahun merupakan hampir 40% daripada keseluruhan tenaga buruh di Malaysia, dan peranan mereka sebagai tunjang kepada kemakmuran ekonomi negara tidak dapat kita nafikan. Sebagai seorang pensyarah, bagaimana doktor melihat situasi ini dan bagaimana doktor merancang untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan ini supaya apabila mereka menjadi lepasan universiti nanti, biarpun dalam tempoh yang mencabar, mereka boleh dapat kerja? Okey, mungkin setiap orang pendekatan dia berbeza, tapi sebagai seorang educator, bagi saya kita mempersiapkan pelajar dan orang-orang di sekeliling kita pada worst case scenario rather than kita nurture terlalu sangat, sebab kita bukan dalam keadaan yang pampered sekarang. Kita kena memastikan mereka, kalau kita ada anak-anak pun, kita biasanya kita tengok kan, kalau budak yang kita biasa bagi segalanya, dia agak kurang berdaya saing, dia akan kurang berdaya tahan. Tapi kalau kita bukanlah nak mengenakan dia sangat, tapi maksudnya mereka tahu dalam keadaan-keadaan yang situasi semasa dan situasi akan datang, semuanya tak semudah yang kita mimpikan. Mindset itu yang penting. Mindset satu, dan kebolehan untuk integrate kebolehan pembelajaran yang mereka ada tu. Jangan tengok secara berfokus satu perkara saja. Dia kena pandai nak guna sebagai aplikasi. Apa benda yang dia boleh kena pandai aplikasi. Rancaknya permulaan bersama dengan doktor pada hari ini, sebab kita dah menyentuh dari segi golongan emas, pertengahan, belia dan kanak-kanak. Mungkin sedikit ya doktor, sejauh manakah kita nak tangkap imajinasi penonton, sejauh manakah persiapan kita pada hari ini? Adakah kita bersedia untuk setiap segenap lapisan ini menghadapi pasca pandemik? Pandangan doktor. Kita
secara jujur saya katakan sebenarnya kita semua 50-50. Tak ada seorang pun setakat yang saya kenali mereka mengatakan saya sangat bersedia, tak ada apa-apa masalah. Memang semuanya hati tu berdebar-debar sebenarnya. Betul. Tapi berdebar-debar saja tak cukup. Betul. Dan kita tak boleh overconfident. Kita rasa macam kita okay, everything will be okay. Tak, kita lebih perlu lebih bersedia, especially kalau kita rasa kita okey, kita lihat orang di sekeliling kita mungkin ada yang perlukan bantuan. Jadi dari segi persediaan mungkin 50% ke 60%. 50. Itu reality check yang kita buat pada hari ini, bukan tujuan untuk menakutkan, tetapi perasan ataupun tidak, topik ini membuatkan kita untuk lebih merancang dan bersedia. Sekiranya kita terpaksa melalui tempoh yang lebih mencabar, kita lebih bersedia. Terima kasih Dr. Hamrila. Terima kasih Dr. Hamrila. Rancak perbualan pada hari ini. Diharapkan dapat rancak. memberi manfaat kepada penontonnya. Cantik, selepas ini kita akan bersama dengan siapa, Cantik? Bersama dengan Nuri Syam. Mengenai aktiviti sukan berbasikal mountain biking. Menarik sebab tadi ada berdebar-debar kan. Cara berdebar-debar boleh menyebabkan masalah jantung. Berbasikal boleh mengurangkan masalah jantung. Selepas ini Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Wah, meriah sekali kami raikan komen anda di laman sosial kami. Ramai yang mengucapkan selamat pagi kepada kita daripada Wan Bainun, Helmi 9. Terima kasih, selamat pagi. Kepada kita yang tengah bersarapan Hujung minggu tu mesti terfikir apa nak dipola hari tu. Mun keluar lepas tu, janganlah suk gila mesti ikut apa Cantik? Ikut SOP. Masih lagi bersama dengan kami dan Cantik, dan ingin kami pesan kepada anda sekiranya terlepas siaran kami sebelum ini, tadi topik berat sedikit tapi penting mengenai persediaan kita menghadapi pasca pandemik. Kalau terlepas jangan risau, kita ada sahaja di YouTube, cari sahaja Sejahtera Asia TVS. Baik penonton, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti ada sahaja hobi baru yang kita nak cuba. Salah satu yang boleh kita ceburi sekiranya belum pernah mencuba sebelum ini adalah aktiviti berbasikal. Lebih-lebih lagi masa COVID-19 ni, aktiviti berbasikal sememangnya sudah menjadi trend dalam kalangan masyarakat kita. Persoalannya, basikal apakah yang mungkin sesuai untuk anda sebab bergantung kepada saiz, ketinggian dan berat dan sebagainya. Road bike, mountain bike, apa penerbit basikal unta, pandai ni. Bagaimana tips kita untuk membeli basikal bagi first timer ataupun mahal ke tak untuk maintenance basikal ni? Jadi untuk membicarakan mengenai topik aktiviti luar sukan mountain biking, kita bersama dengan peminat sukan berbasikal MTB atau ahli kelab Giant Basikal Kuching, Isham. Hello, good morning Isham. Isham 21 tahun. Ya, 21. Sekarang menuntut di mana Isham? Politeknik Muka. Politeknik Muka. Politeknik Muka. Ini agak Kuching. Kuching. So Masih sekarang ada Kuching. online learning lah. Online. Online learning sambil berbasikal. #tiba. Okey, sukan berbasikal adalah salah satu aktiviti sukan yang dibenarkan semasa tempoh pandemik ini. Jadi mungkin setakat ini Isha boleh kongsikan ada sebarang aktiviti atau pertandingan yang dianjurkan mungkin? Aktiviti memang ada. Tapi untuk sendiri-sendiri lah macam mountain bike. Dekat pergi civic ya main pada semua. Di pertandingan memang si boleh di pola lah. Oh, aktiviti ada, tapi Aktiviti pertandingan si ada Cantik. Si ada. So usually kan bila berbasikal tu
kita ada aksesorisnya pun macam helmet, macam kunci mata, apa semua. Apa lagi aksesoris yang dipakai untuk mountain biking? Cycling pants ada juga. Mountain bike tu kita utamakan keselamatan lah. Macam body armor ya, macam knee pad, glove, helmet lah paling penting. Ya, paling penting. Paling penting helmet. Okey, walaupun kita dibenarkan untuk menjalani aktiviti berbasikal tu, kami rasa perlu juga ada SOP. Langkah berjaga-jaga ya. Sebab kita tahu Malang si berbaru nak, lebih lagi dalam pandemik tu. Apa antara SOP-nya? SOP ya nak pada logik lah kita sikan tak berbasikal bersukan pakai mask lah. Betul. Betul. Jangan. So Ya, sedar penyakit, cari penyakit namanya. cik berjalan tanya. Oh. So SOP ya macam kami lah. Aha. Kami akan bergumpul dengan orang Miami macamnya. Jumpa pun tegur macam ni aja. Pandai sendiri lah. Jarakan itu tetap diamalkan. Ya, tetap je. So walaupun kita tanggal kini tu nak macam sambutan dari orang awam terhadap berbasikal tu macam ni, terutamanya sukan berbasikal tu lah semasa tempoh pandemik tu. Makin pandemik dengan cerita makin jadi trend. Yes, betul. Ada meriah kah si? Meriah, memang meriah. Yang meriah gila kah? Meriah gila. Ya. Dari 2016 dulu lah. Okey. Dia basikal. Setahu kami si pernah serami 2020. Oh. So Kini tu kedai basikal dengan kedai bandel lebih kurang enggak? Oh ya. Faham analogi ya. Bilanya macam kedai basikal lebih kurang kedai bandel. Maksudnya basikal rega beribu-ribu tu pun laku juga. Pun laku juga. Jadi kita nak tanya mountain bike tu mahal ke si? Selepas tu jangan ke mana-mana. Hanya di Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan si cantik-cantik ini. Okey, kita masih lagi bicara mengenai topik sukan berbasikal dan kepada mereka yang mungkin nak berjinak-jinak menyertai ataupun mencuba hobi baru ini, sebab kata Isham tadi hobi ini menjadi satu trend. Awam bulanya kedai basikal dan kedai bandel. Maksudnya kedai pisang goreng panas dijual menang laku. Jadi, mesti kita tahu asal reganya. Antara road bike, BMX, folding bike, mountain bike, downhill bike, ni paling mahal. Paling mahal road bike lah of course. Sebabnya carbon. Carbon tu ringan tapi nya keras. That's why nya mahal. Okey. Kayaknya tambah lagi dengan branded. Makinlah mahal. Makin mahal. Okey. Benar sih kata orang nak makin ringan basikal ya, makin mahal harganya. Benarkah? Tapi bergantung. Boleh kata macam ya lah. Sebab barang basikal tu makin mahalnya makin bagus. Bila makin bagus, materialnya pun bagus. So, nyasip pakai material. Okey. Nya kira ada otai lah cantik. Sebabnya pernah menyertai Sukma. Kepada mereka yang beginner, yang baru nak bermula dalam aktiviti sukan berbasikal tu, agak-agaknya suggestion kita kepada sidaknya, berapa bajet yang mereka perlukan? Bajet ikut event yang kita mau main lah, macam road bike. Dalam untuk start semua. Startingnya lah dalam 3,000 4,000 cukup. Si perlulah spend sampai beratus ribu. Perlu. Paling mahal berapa dek? Paling mahal 100 hingga ke 200,000 lah. Dapat beli rumah pula Oh, seketul. Dua ringgit juga. So berkelakar hal bertanding tu nak kelakar hal tanding Downhill Seoul International Mountain Bike Challenge CIMBC di track di BKU MTB Bukit Seoul tu nak macam ni sesi latihan untuk bertanding tu macam apa yang tidak perlu pola sebelum bertanding ataupun seangkatan dengannya lah. Macam kami lah, kami pun preparation a week before race ya. Every day kami pergi ya, pagi petang. Kami praktis dalam 1K nak, 1 kilometer. So kami praktis dalam 10 hingga ke 20 orang sehari. Oh, so ia memang dah limit kah macam ni? Okay dah, depends dengan kita lah. Mungkin kita nyawa kuda. Apalah yang patut sekali ke. Pasal macam ni nak menilaikan pemenang ya. Ada yang perlu sampai ke garisan penamat dolok ke ataupun yang ada timer. Siapa yang paling cepat
pendek masanya menang. Macam Yes. ni. Yes. Macam Ataupun ya. mun ada aksi kah yang pula. Oh, flip. Yes. Aksinya ada Nak. event. Oh. So Sukma tuknya saya dah gagal dengan event nak skill-skill. Okey. Mau tu siapa paling cepatnya menang. Oh, mun sampai ke garisan penamat yang menang lah. Yes. I see. Depends dengan event juga lah. Mun downhill tu paling cepatnya menang. Oh. Mun macam ada kada mountain bike juga cross country. Hmm. Siapa dulu sampainya menang. Mungkin ramai penonton nak tahu sebab Sidak pun nak jadi beginner, nak cuba berjinak-jinak dalam sukan berbasikal tu. And kita pun pernah jadi beginner. Apa first basikal kita and berapa reganya? First basikal ambil dulu kan. Ambil rasa basikal besi lah. Senang Okey. kita. 800 sebenarnya aja harganya. Oh. Ya basikal bapak beri lah. Okey. Bapak beri. So kami start pun dari bapak ya yang bak. Oh, bapak kita berbasikal juga lah. Oh, basikal juga. Yang nang legend dulu lah. Apa nama bapak kita? Boleh Azman bin di-share? Arsyad. Okey, mestinya bangga dengan kita kena tahu. Maksudnya, si perlu mahal. Bayangkan Isham boleh mulakan dengan bajet RM800 and sampai kini tu nya pernah mewakili Sukma. Yang penting kita mau benar-benar mau lah. Okey. Syam, macam ni kita nak tahu saiz basikal ya ngam si ngam dengan tinggi dengan berat kita. Macam ni, kita nak pergi kedai nak gini tahu saiz macam tu sesuai untuk orang macam tu. Macam ni. Macam kami lah. Kami as a staff dekat kedai Giant lah. Okey. Mun ada customer nak bawa nak start, kami orang si komen beli lah basikal tu. Si kami orang nangga tanya tinggi kita, berat kita. Oh ya dulu ditanya. Yes. Buat memang boleh determine kita pun basikal saiz apa. Panjang, tinggi, semua benda lah. Mun macam kami, Macam tak tinggi tak apa. kami pendek. Mulalah dia nak compare lah tu saya kat sebelah ni macam mungkin basikal yang saya guna dua seat Okey, pernah sih kita mengalami major Injury, yes. Injury, alhamdulillah. Dah selamat tu ambil main. Si pernah nak patah ke. Siap dah. Paling-paling pun dislocate lah. Paling-paling pun dislocate sakit juga ya. Sakit. Juga ya. Oh. Guguk biasa pun sakit. Tapi paling kerap guguk biasa, luka-luka kecil. Apa lama lah tempoh kita untuk recovery ya? Bok kita main lagi basikal. Kat guguk lah, ambil pasangan main balik lah. Selalunya macam ni aja lah. Malas nak dilayan lah Malas sakitnya. dilayan. Makin dilayan makin jadi. Yes. Nanak atau orang lah. Nanak. Okey, nanti kita nak tahu juga Isham tu yang main basikal sebab orang suka makin jauhnya pun route ya makin tidak suka. Mungkin kita berapa jarak paling jauh? Paling jauh. Paling jauh 100k, 190 lebih k. Kira dari Kuching sampai ke sini, dari sini ke sini 100k ya. Kami pernah pergi dari Kuching pergi Serian, dari Kuching pergi ke Borneo Island. Jauh juga lah. Jauh. Tapi ada stop-stop sih. Saya dah Nang stop. direct terus ke dari Kuching ke Serian? Kuching ke Serian, Okey. sampai Serian yang stop. Of course kita perlu makan lah. Okey, betul okey. Makan, Okey. kayak balik. Maksudnya adalah stop. Ada. Adalah stop. Mudah saya dah stop, saya bingung je asal nyawa. Weh, tak nak ke Serian. Mun saya cantik, siapa nak kedai runcit? Asal nak kedai runcit stop. Letak orangnya, makin basikal unta. Hantar bunga ke rumah orang. Berjalan dia ke desa je. Okeylah, mungkin akhir sekali kalau dikongsikan dengan penonton, selain meningkatkan tahap kecergasan kita aktiviti berbasikal tu, apa juga manfaat yang kita ada dapat tangga melalui aktiviti sukan berbasikal tu? Kita first time bukan berniat untuk sehat saja. Kita bukan untuk menguatkan fizikal kita ke apa. Kita ada community ya. Kita macam boleh dapatkan silaturahim lah. Tapi si buat masa tu lah kita nak duduk berkumpul si boleh lah. Tapi still lah dalam grup kita. Khabar. Okey si basikal, okey si tu. Sialah dapat merapatkan satu rahim. Yes. Mana nak lama si dapat jumpa ya. Antara sebab kita dapat berjumpa dengan Sidaknya adalah melalui aktiviti berbasikal. And bagi Gas sendiri, aktiviti berbasikal ini selain dapat merapatkan satu rahim, kita dapat orang kata melihat pemandangan yang indah. Kalau kita pergi ke Santubong, bayangkan berbasikal mesti best kan? Mesti best. Jangan pakai mask semasa berbasikal. Ya, saya dah penyakit, cari penyakit namanya. Terima kasih kepada tetamu kita cantik hari tu, Isham. 21 tahun masih panjang gig perjalanannya. Harap bila Covid dah reda kelak, kita lebih berjaya dalam sukan Sukma. Okey? Okey, kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan saya dan Cantik untuk blog yang terakhir selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi untuk blog yang terakhir dalam Sejahtera Asia. Sebelum itu kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi setia bersama dengan kami orang dalam Sejahtera Asia sampai ke hujung rancangan. Jadi mengupas kembali topik kita pada hari ini, kita nak buat reality check. Adakah kita tu bersedia menempuhi pasca pandemik? Especially dari segi kewangan lah. Maksudnya kita pernah menggunakan simpanan di hari tua kita. Kita faham ramai orang susah terpaksa berpakir nak duit dan sebagainya. Jangan lupa untuk timbal balik. Bila pasca pandemik tu kelak, bila COVID-19 dah reda, kita usaha untuk simpan balik supaya hari tua kelak simpanan kita si terjejas, insya-Allah. Ya, topik yang pertama. Yang kedua, dan topik yang kedua, bagi yang nak berbasikal, patuhi SOP. Betul. Dan jaga jarak fizikal juga dengan pasangan yang dengan kita berbasikal. pasangan Pasangan, siapa pasangan? Walaupun berpasangan, walaupun berbasikal, jarak mesti tetap 1 meter. Yes, Juga kami nak kabarkan kepada anda mengenai aktiviti-aktiviti riadah ni. Selain daripada aktiviti berbasikal, Zoo Negara juga mula dibuka semula setelah menempuh cabaran semasa tempoh pandemik ini. Jadi kepada kaki-kaki memancing, mesti best sebab di Zoo Negara ada tempat memancing. Kita suka dengan boyak Siti Zia. Suka juga. Kan dah biasa dengan boyak darat? Biasa. Okey, dah. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Esok hari pastinya bersama dengan host-host yang lain yang lebih memberikan informasi berkualiti kepada anda. Kami Ghazali Zawawi. Dan saya Cantik. Dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum.